Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. InsyaAllah pada kali ini cikgu akan berkongsi sedikit tentang sejarah tingkatan 5, bab 9 dan kita akan masuk kepada topik dasar luar Malaysia. Okey, baik. Sebelum kita meneruskan pembelajaran, mari kita lihat sinopsis tentang apakah yang akan kita pelajari dalam topik bab 9 ini. Dasar luar negara merupakan tindakan pihak kerajaan dalam menjalinkan hubungan dengan negara lain. Okey? Jalinkan hubungan dengan negara lain. Malaysia mampu menyatakan pendirian berhubung dengan isu antarabangsa dan serantau yang mempunyai kaitan dengan kedaulatan negara melalui dasar luar negara. Perkara yang dibincangkan meliputi latar belakang dasar luar Malaysia. Okey, perkara yang kita akan bincangkan dalam tajuk bab 9 ini ialah berkaitan dengan latar belakang dasar luar Malaysia serta asas penggubalan dasar luar dan cabaran untuk mengukuhkan dasar luar Malaysia. Selain itu, perbincangan akan menyentuh penglibatan Malaysia dalam pelbagai pertubuhan antarabangsa seperti PBB, Commonwealth, ASEAN, NAM atau juga dikenali sebagai Pergerakan Negara-Negara Tanpa Pihak dan OIC iaitu Pertubuhan Kerjasama Islam. Baik, jadi intipati pembelajaran dalam bab 9 ini meliputi 8 perkara iaitu tentang latar belakang dasar luar, latar belakang, kemudian asas penggubalan. Seterusnya yang ketiga, Malaysia dalam pertubuhan PBB, Malaysia dalam Commonwealth, dan kemudian cabaran mengukuhkan dasar luar. Apakah cabaran-cabarannya? Seterusnya Malaysia dalam ASEAN, Malaysia dalam Pergerakan Negara-Negara Tanpa Pihak atau juga NAM, dan akhir sekali kita akan melihat tentang Malaysia dalam Pertubuhan Kerjasama Islam iaitu OIC. Baik, seterusnya apakah elemen kewarganegaraan dan nilai sivik yang akan diperoleh oleh pelajar dalam pembelajaran bab 9 ini? Jadi yang pertama kita lihat pelajar akan melihat tentang, akan dapat mengetahui tentang kepentingan memahami dasar luar. Okey. Yang kedua, kepentingan kebijaksanaan dalam mengurus dasar luar negara. Seterusnya yang ketiga ialah kepentingan mewujudkan ada kepentingan untuk mewujudkan hubungan harmoni dengan negara luar. Yang keempat, kepentingan menghormati dasar luar sesebuah negara. Yang kelima, tentang kepentingan kebijaksanaan mengurus hubungan luar. Yang keenam, kepentingan mengambil sikap prihatin dan peka terhadap isu antarabangsa. Seterusnya yang ketujuh, pelajar akan dapat melihat kepentingan mengambil sikap berhati-hati dalam menghadapi cabaran. Dan akhir sekali, pelajar akan dapat melihat tentang nilai bekerjasama dengan negara lain demi untuk kemakmuran bersama. Dan seperti biasa, setiap pembelajaran kita akan dapat memupuk kemahiran pemikiran sejarah. Jadi apakah 5 KPS yang akan pelajar dapat daripada topik bab 9 ini? Iaitu yang pertama ialah memahami kronologi tentang penggubalan dasar luar
Malaysia. Yang kedua, dapat meneroka bukti sumbangan tokoh dalam pertubuhan antarabangsa. Yang ketiga, membuat interpretasi tentang cabaran mengukuhkan dasar luar Malaysia. Yang keempat, membuat imajinasi keberkesanan penglibatan Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa. Seterusnya, yang terakhir, pelajar akan dapat membuat rasionalisasi tentang dasar luar Malaysia dalam menjaga kedaulatan negara. Baik, mari kita teruskan kepada subtopik yang pertama, iaitu berkaitan dengan latar belakang dasar luar. Sebelum itu, kita lihat dulu apakah standard pembelajaran untuk subtopik ini, iaitu untuk subtopik dasar, latar belakang dasar luar. Sepatutnya selepas habis pembelajaran bagi subtopik ini, pelajar akan dapat memerihalkan latar belakang dasar luar Malaysia. Baik, mari kita teruskan untuk latar belakang dasar luar, di mana sejarah hubungan luar di negara ini bermula sejak zaman kerajaan-kerajaan Melayu. Sejak zaman kerajaan-kerajaan Melayu, dan semakin jelas melalui hubungan yang dijalinkan oleh Kesultanan Melayu Melaka dengan kerajaan lain, sama ada di alam Melayu atau di luar alam Melayu. Keadaan ini berterusan sehingga kedatangan kuasa barat. Perubahan berlaku semasa negara ini mencapai kemerdekaan apabila dasar luar yang dirancang dan dilaksanakan adalah bertujuan untuk memenuhi keperluan dan kepentingan negara. Baik, mari kita mulakan dengan hubungan luar sebelum Melaka, sebelum kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Baik, sebelum Kesultanan Melayu Melaka, kerajaan-kerajaan awal seperti Pan Pan, Langkah Suka dan Cheh Tu telah mengadakan hubungan dengan China. Hubungan dengan China. Baik, pada tahun 424 Masihi, Kerajaan Pan Pan menghantar utusan ke China. Kerajaan Langkah Suka pula menghantar utusan ke China pada 523 Masihi, manakala Cheh Tu terlewat sedikit, iaitu pada tahun 608 Masihi. Ketiga-tiga kerajaan ini menghantar utusan ataupun mempunyai hubungan dengan negara China. Penghantaran utusan ini menjadi bukti jelas, wujudnya hubungan antara kerajaan-kerajaan tersebut dengan negara luar, iaitu negara China. Baik, itu tentang hubungan luar sebelum Melaka lagi. Mari kita lihat tentang hubungan luar Kesultanan Melayu Melaka. Baik, Kesultanan Melayu Melaka mempunyai hubungan yang erat dengan pelbagai kerajaan di rantau dan di luar alam Melayu pada abad ke-15 dan ke-16. Hubungan ini terjalin dalam dua bentuk, iaitu hubungan diplomatik dan hubungan perdagangan. Hubungan diplomatik dilaksanakan melalui penghantaran utusan, manakala hubungan perdagangan dijalankan dengan beberapa buah kerajaan dan wilayah yang mendatangkan keuntungan kepada Melaka. Baik, jadi kita perhatikan di bawah ini ada dua ilustrasi tentang kegiatan perdagangan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Baik, seterusnya kita melihat di sini ada dua
jenis hubungan yang dijalankan oleh Kesultanan Melayu Melaka dengan pihak asing, iaitu yang pertama hubungan diplomatik, yang kedua hubungan perdagangan. Jadi kita lihat di sini ada dua negara yang mana mempunyai kedua-dua hubungannya dengan Kerajaan Melayu Melaka, iaitu China. Dua-duanya ada hubungan diplomatik dan juga hubungan perdagangan. Satu lagi ialah Turki. Turki. Right, jadi pelajar boleh ingat kedua-dua negara ini, iaitu negara China dan juga negara Turki, kedua-duanya mempunyai hubungan yang sama, iaitu ada hubungan diplomatik dan juga perdagangan dengan Kesultanan Melayu Melaka. Dan pelajar juga boleh melihat negara-negara lain. Pelajar boleh membaca ke semua negara dan mungkin menghafal 3 negara daripada hubungan diplomatik. Contoh pelajar hafal hubungan diplomatik dengan Kesultanan Melayu Melaka, ada China, Turki, dan satu lagi mungkin pelajar senang nak ingat ialah ambil Siam. So 3. Yang lain ni pelajar baca juga untuk pengetahuan. Mungkin akan keluar dalam soalan objektif. Okey. Dan kemudian hubungan perdagangan pula, pelajar ingat China dan Turki. Selain itu mungkin pelajar senang nak ingat kerajaan Mesir ataupun kerajaan Parsi. Boleh Jadi boleh hafalkan negara ini, mungkin bertujuan untuk pelajar menulis dalam struktur ataupun esei. Tapi pelajar boleh membaca ke semua negara ini. Perlu ada pengetahuan juga untuk menjawab soalan objektif. Biasanya ada dalam soalan objektif. Baik, kita teruskan kepada kepentingan. Kepentingan hubungan luar Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15. Jadi dekat sini ada 5 kepentingan. Baik, kita lihat yang pertama ialah akan dapat menjamin kestabilan dan keselamatan kerajaan. Ini yang pertama. Kita boleh nomborkan di sini. Kemudian yang kedua, kita ada kepentingan seterusnya ialah dapat menjamin kemakmuran Melaka melalui hubungan perdagangan dengan negara lain. Seterusnya yang ketiga, kepentingan hubungan luar ini ialah dapat mengekalkan penguasaan terhadap aktiviti perdagangan di Selat Melaka. Seterusnya yang keempat ialah kepentingan hubungan luar Kesultanan Melayu Melaka ialah akan dapat memperoleh perakuan tentang kedaulatan Melaka pada ketika itu. Dan seterusnya yang kelima, membantu Melaka muncul sebagai pusat penyebaran Islam. Jadi kita ada 5 kepentingan hubungan luar Kesultanan Melayu Melaka pada ketika itu. Dan kita teruskan tentang topik kita, iaitu latar belakang dasar luar. Jadi tadi cikgu nak nomborkan sedikit supaya pelajar senang nak ingat. Yang pertama, kita ada hubungan luar sebelum Melaka, sebelum Kesultanan Melaka. Yang kedua, hubungan luar Kesultanan Melayu Melaka, yang mana kita lihat tadi ada berkaitan dengan hubungan diplomatik dan perdagangan. Dan cikgu teruskan kepada yang ketiga. Yang ketiga adalah zaman British. Dasar luar semasa zaman British. Dan yang keempat, dasar luar selepas kemerdekaan. Jadi ini yang akan kita kaji. Mari kita teruskan kepada zaman British pula. Iaitu pada zaman British, hal ehwal luar negeri Melayu. Negeri-negeri Selat, Sarawak dan Sabah di bawah kawalan pejabat tanah jajahan di London. Jadi ringkas saja bahawa semua hal ehwal luar semasa zaman British adalah di bawah pejabat tanah jajahan di London.
Okey, itu sahaja maklumat yang ada. Seterusnya yang keempat, selepas kemerdekaan, dasar luar negara memasuki era baharu setelah negara kita mencapai kemerdekaan, di mana dengan kemerdekaan ini telah membolehkan kita menggubal sendiri dasar luar untuk kepentingan negara. Jadi terdapat dua perkembangan penting. Cikgu highlightkan dua perkembangan penting dalam dasar luar iaitu yang pertama ialah tempoh pentadbiran Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Dasar luar kita ialah berbentuk pro-barat dan juga anti-komunis. Okey, ini dasar luar kita. Seterusnya perkembangan kedua ialah bermula ketika pentadbiran Tun Abdul Razak Hussein. Okey. Apabila Malaysia lebih bersikap tidak memihak dan menjalinkan hubungan dengan negara lain tanpa mengira ideologi. Jadi kita mungkin lebih terbuka kerana pada tempoh pentadbiran Perdana Menteri kita yang pertama iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, kita berbentuk pro-barat dan anti-komunis. Tetapi pada zaman pentadbiran Tun Abdul Razak Hussein, kita bersikap tidak memihak kepada mana-mana dan kita menjalinkan hubungan negara dengan negara lain tanpa mengira ideologi. Jadi ada sedikit penutup di sini. Dasar luar negara yang dapat dilihat pada zaman kerajaan Melayu telah disesuaikan dengan keperluan dan perubahan semasa. Okey. Baik. Semasa British menguasai negara kita, dasar luar negara dikuasai oleh British. Kedaulatan yang diperoleh melalui kemerdekaan telah membolehkan kita menggubal dasar luar negara sebagai warga negara Malaysia. Ini nilai yang perlu kita terapkan bekerjasama dengan pemimpin untuk apa? Memastikan Malaysia dihormati oleh negara lain. Jadi apa juga dasar luar yang dibuat oleh pemimpin dan kerajaan kita, kita sebagai warga negara Malaysia atau sebagai rakyat Malaysia perlu menyokong dan bekerjasama dengan pemimpin. Jadi itu sahaja untuk subtopik kita dalam 9.1 berkaitan dengan latar belakang dasar luar. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk membincangkan subtopik kita yang seterusnya. Sekian, terima kasih.